Salam sejahtera semua. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan kajian kami bagi kursus JB 6013, Kajian Penyelidikan 1 yang bertajuk Reka Bentuk Penyelidikan Etnografi. Tugasan ini merupakan tugasan berkumpulan ahli kami seramai 6 orang, iaitu saya sendiri, Cikgu Edrina Sojeh, diikuti dengan Cikgu Esther Emma, Cikgu Plisia Eshona, Cikgu Jennifer Len, Cikgu Wan Nur Ifat Farayan, dan Cikgu Faizah binti Saliman. Okey, sekarang saya akan memulakan terlebih dahulu dengan pembentangan. Dalam pembentangan ini, kami akan mengulas berkaitan pengenalan ciri-ciri reka bentuk, cara penulisan objektif, cara persempelan dan sampel, instrumen dan analisis data. Okey, saya akan mengulas terlebih dahulu berkaitan pengenalan. Apa itu etnografi? Berasal daripada bahasa Greek iaitu ethnos yang bermaksud manusia, bangsa dan budaya. Graphian, tulisan. Graphy pula bermaksud penjelasan mengenai sesuatu. Menurut Fribody P 2003, kajian tentang sesuatu bangsa di suatu tempat dan waktu yang tertentu. Manakala bagi Creswell 2009, etnografi adalah satu kajian yang praktikal untuk mengkaji sesuatu kumpulan seperti pendidikan, kepercayaan, tingkah laku dan bahasa. Bentuk kajian kuantitatif yang digunakan untuk menerangkan, menganalisa dan menginterpretasi bentuk perkongsian budaya seperti kepercayaan dan tingkah laku. Dari segi kajian lapangan, kajian ini sering digunakan dalam kajian sosiologi dan antropologi. Kajian paling asas dalam penyelidikan sosial mengenai sesuatu budaya, adat, kepercayaan dan tingkah laku yang berdasarkan maklumat yang dikumpulkan dari kajian lapangan. Contoh soalan yang dikemukakan dalam kajian ini adalah, apakah budaya kumpulan itu? Persoalan kajian ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh sesebuah masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. Dari segi jangka masa yang mengambil masa yang lama, di mana data ini perlu direkod secara terperinci, di mana pengkaji perlu meluangkan masa di lapangan untuk menemu bual, memantau dan mendokumentasi. Jurnal yang kami pilih untuk dikaji adalah bertajuk Kompetensi Guru sebagai Jurulatih Bola Sepak dan Kesannya Terhadap Prestasi Pemain Bola Sepak Pusat Latihan Daerah Kuala Lumpur, yang dikaji oleh Fakrul Hazli Ismail, Zulakbal Abdul Karim dan Nobri Ghazali tahun 2020. Dalam kajian ini, mereka mengkaji tahap kompetensi guru sebagai jurulatih bola sepak dan kesannya terhadap prestasi pemain bola sepak Pusat Latihan Daerah di Kuala Lumpur. Dan kajian ini dijalankan selama 9 bulan, bermula dari Julai 2018 sehinggalah April 2019. Kita teruskan dengan ciri-ciri kajian etnografi oleh Cikgu Wan Nur Ifat. Okey, terima kasih Cikgu Adlina. Saya teruskan dengan ciri-ciri kajian etnografi. Okey, ciri-ciri kajian etnografi yang pertama adalah tumpuan untuk memahami tingkah laku manusia dalam kumpulan kecil yang melibatkan penyelidik dan responden dalam kajian. Seterusnya, okey, mengikut Gay dan Air Asian 2003, kajian melibatkan persekitaran semula jadi atau di tapak kajian dan kajian menggunakan konsep kebudayaan sebagai mekanisme menginterpretasi keputusan yang diperoleh untuk memahami isu kajian. Sabita American pula menyatakan bahawa ia bermaksud pemboleh ubah yang dikaji itu berada dalam persekitaran semula jadi dan persekitaran yang tidak dikawal oleh penyelidik, dan keputusan pemerhatian akan dicatatkan dalam bentuk nota serta dihuraikan semula dan disusun semula untuk dianalisis secara keseluruhan. Manakala mengikut Masih pula, kajian menggunakan pelbagai sumber data iaitu pemerhatian, rakaman, temu bual, pita audio dan pita video. Dan yang terakhir, Hammersley menyatakan bahawa walaupun data didapati pelbagai sumber, pemerhatian dan perbualan yang tidak formal akan menjadi sumber utama. Pengumpulan data secara tidak berstruktur
iaitu tidak mengikut sepenuhnya perancangan di awal kajian dan data diambil berbentuk data dan data mentah. Okey. Ini adalah ciri-ciri etnografi secara umum, iaitu yang pertama, kajian etnografi ini bersifat ilmiah, iaitu pekaji harus memahami gejala empirik dalam kehidupan seharian mengikut tajuk kajian masing-masing. Okay. Ciri yang kedua adalah pengkaji adalah instrumen yang penting dalam pengkajian data, di mana pengkaji menyertai sesebuah kumpulan untuk jangka masa yang lama supaya boleh menjalani dua kehidupan secara serentak, iaitu sebagai insider di mana pengkaji itu sendiri menjadi responden di dalam kajian tersebut dan satu lagi sebagai pemerhati luar kumpulan. Okay. Ciri-ciri etnografi yang ketiga adalah analisis kajian ini bersifat induktif. Seterusnya, okey. Ciri yang keempat adalah digunakan untuk memahami bentuk-bentuk kes tertentu. Yang seterusnya, kajian etnografi bersifat keterangan iaitu mencatat dengan teliti fenomena budaya yang dilihat dan juga dibaca. Yang keenam, pengkaji harus bersikap seperti masyarakat yang dikajinya. Seterusnya, kebenaran informasi mesti diperiksa dengan data yang lain, iaitu maklumat diperiksa dan dipadankan dengan data-data yang bertulis. Yang ke-8, pengkaji harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti, bukannya berfokus kepada sesuatu etnik. Dan yang terakhir, ciri-ciri kajian etnografi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Okey, kita pergi kepada contoh kajian. Okey. Jika kita tengok pada contoh kajian yang telah dinyatakan oleh sahabat saya tadi, pendekatan kajian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan kajian menggunakan pelbagai sumber iaitu hasil daripada temu bual, pemerhatian dan kajian lapangan serta dokumen yang berkaitan. Seterusnya, dalam kajian tersebut juga memberi tumpuan untuk memahami tingkah laku manusia dalam kumpulan kecil iaitu jurulatih dari kalangan guru yang melibatkan penyelidik dan responden dalam kajian. Okey, seterusnya pengkaji harus menaruh perhatian pada masalah penting yang diteliti dari orang yang diteliti, bukan etnik. Okey, jika kita tengok pada kajian tersebut, ianya mengkaji tentang kompetisi jurulatih dari kalangan guru. Maksudnya bukan melibatkan mana-mana etnik tapi dari kalangan guru. Tak kisahlah guru itu berbangsa apa sekalipun. Okey, seterusnya. Okey, kajian ini juga bersifat ilmiah iaitu pengkaji harus memahami gejala empirik dalam kehidupan seharian. Jika kita tengok berdasarkan contoh kajian yang kami analisis, pendekatan etnografi sesuai digunakan untuk melihat budaya sesuatu kumpulan manusia. Okey, seterusnya. Okey, pengkaji harus bersikap seperti masyarakat yang dikajinya. Okey, jika kita lihat pada kajian yang dianalisis, penyelidik turut melibatkan diri di dalam sesi latihan secara konsisten di mana di sini kita dapat tengok bahawa penyelidik menjadi insider di dalam kajian tersebut. Okay, yang seterusnya, pengkaji adalah instrumen penting dalam pengkajian data. Okay, seterusnya. Okay, terima kasih Cikgu Wan Nur Ifat. Okay, kita teruskan pembentangan kita dengan cara penulisan objektif oleh Cikgu Jennifer Lay. Terima kasih Cikgu Adelina. Saya akan meneruskan pembentangan untuk cara penulisan objektif bagi kajian etnografi ini. Menurut KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia 2018, objektif ini adalah penyataan yang khusus, jelas, boleh diukur dan mampu dicapai dalam sesebuah kajian tersebut. Bagi menulis objektif, pengkaji perlu menggunakan perkataan berlakuan,
Okay, dan yang ketiga pula, penulisan objektif kajian etnografi ini perlu menggambarkan penerokaan untuk memahami amalan ataupun budaya satu kumpulan masyarakat seperti yang Ifat tadi. Okay, slide yang seterusnya. Okay, ini adalah contoh objektif kajian dalam jurnal yang kami kaji, okay, yang kumpulan kami kaji. Di dalam objektif yang digunakan oleh pengkaji ini iaitu perkataan pelakuan yang digunakan ada 3. Okay, yang pertama mengenal pasti, okay, seterusnya menentukan, dan yang terakhir iaitu menghasilkan satu model. Okay, di dalam objektif ini 3 perkataan pelakuan ini digunakan. Contoh, saya berikan contoh. Okay, di dalam objektif umum itu, okay, pengkaji ini menggunakan perkataan pelakuan mengenal pasti. Apa yang ingin dikenal pasti dalam di dalam objektif jurnal ini, iaitu tentang kompetensi dari kalangan guru yang memberikan kesan terhadap prestasi permain bola di pusat latihan daerah di Kuala Lumpur. Manakala objektif yang lebih spesifik lagi, pengkaji ini turut menggunakan perkataan pelakuan mengenal pasti. Yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis tahap kompetensi. Seterusnya, yang kedua, mengenal pasti isu serta cabaran, okay, di dalam yang dihadapi oleh guru PhD ini sendiri serta kompetensi di Padang. Okay, selain daripada itu, okay, kajian ini turut ingin mengenal pasti tentang kompetensi pendekatan proses kejurulatihan yang lazimnya digunakan oleh jurulatih PhD dalam kalangan guru. Okay, yang keempat, objektif kajian ini ingin menentukan sama ada tahap kompetensi jurulatih ini tadi dia mampu ke tak mempengaruhi prestasi permainan bola sepak di PhD, sebab guru jurulatih bola sepak dalam kalangan guru ini mereka ada dua tanggungjawab yang perlu dipikul. Satu, tanggungjawab sebagai guru, satu lagi jurulatih di Padang. Sebab itu mampu ke tak guru ini tadi sebagai jurulatih mempengaruhi pemain bola sepak ini tadi. Okay, dan yang terakhir, objektif yang terakhir iaitu menghasilkan satu model kompetensi guru sebagai jurulatih yang ideal untuk inilah antara objektif-objektif kajian di dalam jurnal yang ingin kami kaji. Saya serahkan kepada Cikgu Adelina. Okay, terima kasih Cikgu Jennifer. Demikianlah tadi tentang cara penulisan objektif. Okey, kita teruskan pula dengan Cikgu Felicia yang akan membentangkan tentang cara persempelan dan persempelan. Terima kasih untuk Cikgu Jennifer. Saya akan membentangkan tentang cara persampelan dalam artikel yang telah dikaji. Jadi yang pertama, pengkaji memilih tempat kajian iaitu di Pusat Latihan Daerah Kuala Lumpur. Lepas itu memilih peserta iaitu 10 orang jurulatih Pusat Latihan Daerah. Pengkaji menggunakan persampelan variasi maksimum. Iaitu pemilihan jumlah peserta kajian dapat mengemukakan data baru. Seterusnya. Okey, jadi kajian ini menggunakan reka bentuk kajian bola salji iaitu snowball. Kita boleh lihat dalam artikel kajian tersebut pemilihan peserta berterusan sehingga pengkaji mendapati peserta itu cukup mengikut data yang ingin diperolehi. Lepas itu, contohnya dalam artikel tersebut, jumlah peserta ditentukan menggunakan tahap saturation of information. Pemilihan itu dihentikan setelah peserta berikutnya tidak mengemukakan data yang baru seperti yang dikehendaki. Itu saja. Saya serah.
Okey, terima kasih Cikgu Prisia. Okey, seterusnya adalah pembentangan mengenai instrumen oleh Cikgu Esther Emma. Terima kasih Cikgu Adelina. Salam sejahtera diucapkan kepada yang dihormati pensyarah kita Dr. Ahmad Zamri Mansor, rakan sekumpulan tugasan reka bentuk kajian etnografi dan rakan sekelas kursus kaedah penyelidikan 1 semester 2 2021. Saya Esther Emma akan membincangkan bahagian seterusnya iaitu instrumen bagi kajian etnografi. Okey, sebelum kita masuk kepada contoh artikel jurnal yang berkaitan, saya akan menerangkan terlebih dahulu berkenaan dengan instrumen yang diguna pakai dalam kajian etnografi dan berfokus khusus kepada reka bentuk penyelidikan dalam pendidikan. Okey, untuk yang pertama, mengikut Gay dan Air Asian pada tahun 2003, kajian ini menggunakan pelbagai sumber data termasuk data kuantitatif dan kualitatif, kedua-duanya sekali. Okey, seterusnya, menurut Messi pula dalam kajiannya pada tahun 1998, pengkaji itu sendiri adalah instrumen kepada kajian. Okey, apa yang dimasukkan pengkaji itu sendiri adalah instrumen adalah pengkaji sendiri mengikuti, memerhati dan mendokumentasikan aktiviti harian. Maksudnya pengkaji itu sendiri terlibat sepenuhnya dalam kajian lah. Maksudnya dia perlu mendapatkan kebenaran daripada masyarakat di mana dia perlu membuat kajian itu untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pelibatan di dalam masyarakat mengambil masa tertentu antara 6 bulan sehingga 1 tahun. Okey, seterusnya. Okey, instrumen kualitatif bagi kajian etnografi ialah nota catatan bertulis di lapangan termasuk nota-nota berbentuk pemerhatian. Okey, keputusan pemerhatian dicatatkan dalam bentuk nota dan nota akan dihuraikan semula berdasarkan kepada apa yang telah berlaku hasil daripada pemerhatian oleh penyelidik. Setelah data dikumpul, semua catatan semasa penyelidikan akan disusun semula untuk dianalisa secara keseluruhan seperti yang dikatakan oleh Sabita Marikan pada tahun 2005. Okey, seterusnya, instrumen kualitatif adalah berbentuk rakaman suara perbincangan, perbualan spontan, temu bual dan kenyataan terbuka oleh responden, pita audio dan pita video seperti dinyatakan oleh Messi pada tahun 1998. Okey, kita bincang seterusnya apakah yang dimasukkan dengan temu bual. Okey, penyelidik harus mengulangi persoalannya supaya responden jelas akan tujuan soalan tersebut. Dan jenis soalan temu bual adalah berbentuk separa berstruktur di mana responden boleh mengembangkan jawapan yang diberikan untuk memberikan gambaran yang sebenar. Okey, instrumen untuk penyelidikan etnografi dari segi kuantitatif pula boleh disertakan seperti tinjauan dan analisis eksperimen. Okey, seperti yang dinyatakan oleh Gay dan Air Asian pada tahun 2003. Okey, tinjauan dan analisis ini adalah seperti wawancara bertulis. Ia berbeza mengikut tahap struktur dan dalam penyertaan penyelidik itu sendiri. Maksudnya kalau penyelidik nak responden untuk jawab soalan, penyelidik itu sendiri harus berada di situ. Okey, kelebihan utama kaji selidik penduduk adalah keupayaan untuk menghasilkan sejumlah data besar kuantitatif. Penambahan instrumen kuantitatif ini kepada penyelidikan etnografi menjadikannya lebih mudah untuk membuat kuantitatif yang signifikan dan kesimpulan statistik secara signifikan terhadap penyelidikan itu. Okey, untuk yang kelima, menurut Hammersley 1998, pemerhatian dan perbualan yang tidak formal selalunya menjadi sumber utama.
Okey, walaupun begitu, untuk memelihara kesahihan data yang dikumpul untuk dianalisis, setengah penyelidik menerangkan keadaan subjektif mereka. Contohnya, kenyataan ini boleh menjelaskan mengapa bukti tertentu dianggap tidak penting atau diabaikan. Okey, sebagai contoh, seorang penyelidik tidak mendokumentasikan atau tidak menerima data daripada seorang wanita yang sakit atau tua kerana dia percaya adalah sumber yang tidak dapat dipercayai. Okey, seterusnya. Okey, maka ini adalah ringkasan berkaitan instrumen yang digunakan untuk penyelidikan etnografi. Yang pertama adalah pemerhatian, yang kedua adalah temu bual dan yang ketiga adalah pengukuran. Okey, seterusnya kita bincang kepada contoh artikel jurnal yang dijalankan oleh kajian yang dijalankan oleh Fakrul Hazli dan rakan-rakan pada tahun 2020. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa instrumen yang digunakan adalah temu bual, pemerhatian dan menulis nota lapangan. Okey, penjelasan instrumen adalah sesi temu bual berlangsung selama 30 minit hingga 60 minit menggunakan perakam suara. Jumlah peserta kajian ditentukan oleh tahap saturation of information. Maksudnya dia dapatkan data itu, interview, temu ramah itu dilakukan sehingga dia mendapat data yang padat. Sehingga dia sudah tidak dapat mengemukakan sesuatu data yang baru berbanding dengan peserta kajian sebelumnya. Dan seterusnya di sini dinyatakan penyelidik sendiri bertindak sebagai instrumen. Okey, itu sahaja daripada saya. Dengan itu, terima kasih atas perhatian. Saya ingin menyerahkan semula sesi ini kepada rakan seperjuangan saya, Cikgu Adelina. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Esther. Jadi topik yang terakhir pada pembentangan ini adalah berkaitan dengan analisis data yang akan dibentangkan oleh Cikgu Faiza. Okey, silakan Cikgu Faiza. Okey, terima kasih Cikgu Adelina. Okey, jadi untuk bahagian saya akan terangkan tentang prosedur analisis data dalam kajian etnografi. Okey, kalau kita tengok di sini, prosedur analisis data mestilah sesuai dengan objektif yang telah digariskan. Okey, segala persoalan kajian dan reka bentuk kajian dihuraikan dengan jelas. Okey, cara menganalisis data hendaklah sepadan dengan kaedah ataupun instrumen pengumpulan data dan jenis data yang dikumpul. Maksudnya cara analisisnya mestilah selari dengan instrumen yang digunakan. Okey, kalau menggunakan instrumen temu bual, okey, temu bual, data daripada temu bual dianalisis secara tematik. Okey, iaitu dengan mengkategorikan tema dan isu yang utama. Okey, selain itu pengkaji juga boleh menggunakan jadual metrik analisis iaitu untuk menggambarkan proses analisis yang dijalankan. Okey, antara pilihan lain yang boleh digunakan oleh pengkaji ialah dengan menggunakan analisis deskriptif, iaitu dengan memasukkan bilangan kekerapan dan atau peratusan dalam analisis data. Pengkaji juga boleh menggunakan analisis bertema iaitu thematic analysis untuk memberi makna kepada data tersebut. Dan yang terakhir, data yang diperoleh mestilah dibuat regulasi dengan cara menggunakan pemerhatian, nota lapangan ataupun analisis dokumen. Okey, seterusnya ini ialah ringkasan daripada proses analisis data yang tadi. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, proses yang pertama ialah memilih pendekatan analisis yang kita nak gunakan. Okey, jadi berbalik kepada kaedah kajian kita iaitu kajian etnografi. Jadi pengkaji kita akan melibatkan diri secara langsung melalui temu bual bersama dengan responden. Okey. Hasil daripada temu bual tersebut akan dikodkan menggunakan tematik analisis. Okey, pengkaji akan menganalisis menggunakan
analisis deskriptif, iaitu temu bual itu akan ditranskripkan secara verbatim dan akan dikategorikan dalam beberapa kategori untuk mencipta tema bagi kajian tersebut. Okey, tema itu adalah sebenarnya adalah untuk menjawab objektif yang digariskan oleh pengkaji. Okey, bila dah ada tema tu, untuk menjadikan lebih sistematik, pengkaji juga boleh menyediakan jadual tema bagi memudahkan pemahaman. Okey, seterusnya lepas data telah dianalisis dan dikodkan, okey, data itu tadi akan dibuat reliability dan validity dengan pemerhatian, nota lapangan dan juga disokong dengan menggunakan kajian kepustakaan. Okey, kalau kita balik pada pendekatan analisis tadi, pengkaji menggunakan kaedah temu bual. Okey, itu ialah kaedah utama yang digunakan oleh pengkaji. Jadi, data daripada temu bual itu akan disokong dengan data pemerhatian, disokong juga dengan nota lapangan dan disokong dengan kajian kepustakaan bagi memantapkan hasil data tersebut. Okey, setelah itu data akan dianalisis dengan menggunakan penjelasan tema dan akhirnya apabila semuanya telah dijelaskan, pengkaji akan membina model daripada tema tersebut bagi mencapai objektif yang telah digariskan. Okey, kalau nak lebih faham kita akan tengok contoh daripada kajian yang telah kita pilih. Okey, ini ialah kajian kita, iaitu kajian tentang kompetensi guru sebagai jurulatih bola sepak. Okey, kita lihat sini pengkaji telah menjelaskan pendekatan etnografi sebagai kaedah beliau. Okey, jadi kaedah utama yang disebut di sini ialah kaedah temu bual. Okey, pengkaji memilih triangulasi data menggunakan pemerhatian dan juga nota lapangan. Okey, hasil daripada temu bual, pemerhatian dan nota lapangan dikodkan menggunakan tematik analisis. Okey, seterusnya ini ialah hasil analisis data yang telah disediakan oleh pengkaji. Okey, kita lihat di sini tematik analisis tersebut menggunakan dua fasa. Yang fasa yang pertama ialah proses temu bual daripada jurulatih dari kalangan guru dan yang kedua ialah mencipta kategori dan mencari tema. Okey, sebentar. Okey, jadi analisis kita ialah analisis induktif. Yang pertama ialah proses pengkodan, iaitu menukarkan hasil temu bual kepada transkrip verbatim dan transkrip itu dipecahkan menjadi tema. Okey, jadi kita lihat jadual di sini. Inilah jadual kategori tema yang telah disediakan. Okey, kita tengok jadualnya. Jadual ini terbahagi kepada 3 pecahan utama iaitu cabaran, kompetensi dan laluan pembangunan kerjaya. Kalau kita tengok balik pada objektif kajian tadi, sebab objektif kajian yang pertama ialah mengenal pasti jenis-jenis tahap kompetensi jurulatih. Okey, jadi hasil temu bual tersebut dimasukkan dalam satu subkategori tema iaitu kategori kompetensi. Okey. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti isu, cabaran dan kekangan yang dihadapi oleh guru sebagai jurulatih. Okey, jadi subtema yang kedua ini ialah subtema cabaran untuk menjawab kepada objektif yang kedua. Okey, bahagian bawah ini pula ialah laluan pembangunan kerjaya untuk mencapai objektif yang digariskan iaitu objektif yang keempat. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh huraian kepada tema yang telah
digariskan oleh pengkaji tadi. Ada 3 tema utama tadi kan, jadi saya bagikan satu contoh saja, iaitu tema kompetensi. Dalam tema kompetensi ini, pengkaji memasukkan hasil temu bual beliau bersama peserta kajian. Okey. Tema ini juga disokong dengan menggunakan kajian kepustakaan bagi menyokong data beliau yang dimasukkan sekali berkaitan dengan subtema kompetensi ini. Okey, seterusnya. Okey, kemudian dalam tema kompetensi ini tadi juga pengkaji turut memasukkan transkrip analisis temu bual dan juga transkrip nota lapangan. Maksudnya ketiga-tiga temu bual, nota lapangan dan kajian kepustakaan itu merujuk kepada satu tema, iaitu tentang kompetensi guru sebagai juru latih bola sepak. Okey, ini ialah contohlah dia macam mana dia masukkan catatan transkrip temu bual. Ini contoh macam mana dia masukkan catatan nota lapangan dalam penulisan kajian beliau. Okey, ini juga satu lagi sokongan kajian kepustakaan kepada tema tersebut. Okey, seterusnya. Okey, bagi mencapai objektif yang kelima, iaitu membina satu model baharu, satu model tahap kompetensi guru sebagai jurulatih yang adil. Okey, ke semua objektif tadi, daripada objektif 1 dan objektif keempat, dimasukkan dalam satu gambar rajah ini untuk menghasilkan satu model kompetensi guru. Okey, kita tengok di sini tema utamanya dimasukkan, iaitu tema tentang kompetensi dan kompetensi dan cabaran. Okey, kompetensi tentang kompetensi dan cabaran dimasukkan, dan juga daripada dua tema utama ini akan membawa kepada laluan kerjaya. Inilah laluan kerjaya ini tadi ialah tema yang ketiga yang telah dikenal pasti oleh pengkaji. Okey, jadi model ini merangkumi ketiga-tiga subtema yang utama, iaitu subtema cabaran, subtema kompetensi dan subtema laluan kerjaya. Okey. Jadi ringkasannya, kajian etnografi ini pada akhirnya akan menghasilkan satu model daripada tema yang telah digariskan oleh pengkaji berdasarkan hasil analisis data yang telah dikutip oleh pengkaji tersebut. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih Cikgu Faiza. Okey, seterusnya ini adalah bukti rujukan yang digunakan dalam kajian ini. Okey, kita ada daripada Creswell, Freebody, Ismail, Muhammad Nur Azlina dan Muhammad Yuzaidi, Nazlin, Nordiana, Nurul Akmi, Paul dan Sabita Marikan. Okey, ini adalah antara rujukan yang telah kami gunakan dalam kajian ini. Baiklah, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas kerjasama rakan-rakan sekumpulan.